الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا الرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, agama kita memerintahkan umatnya agar berbuat baik dan saling menghormati antara satu sama lain, tanpa mengira usia, darjat, bangsa maupun agama. Lebih-lebih lagi dalam berbuat baik dan berbakti kepada kedua ibu bapa. Perlu diketahui bahawa berbuat baik dan berbakti kepada kedua ibu bapa itu merupakan antara amalan dan perbuatan yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling Allah sukai? Baginda menjawab, as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ay? Qal birrul walidain. Qultu thumma ay? Qal al-jihad fi sabilillah. Sembahyang pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Baginda menjawab, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Baginda menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sebagai seorang anak, kita hendaklah meletakkan martabat dan kemuliaan ibu bapa itu pada kedudukan yang tinggi dan istimewa. Sesungguhnya kemuliaan dan ketinggian martabat ibu bapa itu bukan diangkat oleh siapa-siapa, akan tetapi martabat ibu bapa itu diangkat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat martabat ibu bapa itu sebagai tinggi? Kerana ibu dan bapa itu sangat besar jasa dan pengorbanannya. Dengan susah payah ibu kita mengandung dan melahirkan, kemudian ibu bapa kita mengasuh, membesarkan, mendidik dan mencukupkan segala keperluan kita. Semua itu mereka lakukan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh rasa kasih sayang. Sesungguhnya kasih sayang, jasa dan pengorbanan ibu bapa dalam menjaga kita merupakan jasa yang tidak akan dapat kita balas walaupun dengan harta maupun wang ringgit. Jemaah yang dirahmati Allah, dalam kita membina hubungan sesama manusia, ibu bapa hendaklah menjadi keutamaan dan melebihi daripada orang lain. Ini kerana sangat ganjil dan pelik rasanya jika seseorang itu mempunyai hubungan yang baik dengan orang lain, seperti kawan-kawan di pejabat, di sekolah dan seumpamanya. Akan tetapi hubungan dengan ibu bapa sendiri itu diabaikan. Saya juga diingatkan bahawa tuntutan berbuat baik kepada ibu bapa itu ada dinukilkan dan disebut di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran tetangga yang dekat, jiran tetangga yang jauh, rakan sejawat, orang-orang musafir yang terlantar dalam perjalanannya, yang terputus perbelanjaannya, dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Agama Islam menuntut para penganutnya supaya berbuat baik terhadap ibu bapa mereka, dan kewajiban ini tidak terbatas kepada ibu bapa yang beragama Islam sahaja. Malahan kita juga diwajibkan untuk taat dan berbuat baik kepada ibu bapa kita yang bukan beragama Islam, yaitu selama mana mereka tidak menyuruh anaknya untuk berlaku syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ataupun melakukan maksiat, yaitu melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya. Jamaah yang dirahmati Allah, kedua ibu bapa kita merupakan wasilah ataupun jalan untuk kita memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, sekiranya kita berbakti, berbuat baik kepada keduanya dan mentaati perintah mereka dalam perkara-perkara yang ma'ruf dan tidak bertentangan dengan agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memurniakan kita ganjaran syurga. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adh dzalika al-bab aw ihfazhu." Orang tua adalah pintu syurga paling tengah. Kamu boleh sia-siakan pintu itu atau kamu menjaganya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Adapun antara cara berbuat baik kepada kedua ibu bapa itu ialah: pertama, melayan kedua ibu bapa dengan baik, bercakap dengan lembut, tidak meninggikan suara, tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar dan seumpamanya. Kedua, mengambil berat akan keadaan ibu bapa. Ingatlah, jangan sekali-kali kita mengabaikan dan membiarkan mereka tinggal bersendirian, apatah lagi dalam keadaan uzur. Oleh itu, seandainya ibu bapa kita hidup bersendirian, maka adalah wajar bagi kita selaku anak untuk membawa mereka tinggal bersama. Dan kalaupun tidak tinggal bersama, maka kita hendaklah sering berkunjung dan memeduli hal ehwal kebajikan mereka. Janganlah kita jadikan kesibukan kita sebagai alasan untuk kita mencuaikan, mengabaikan dan melupakan mereka. Ketiga, selalu mendoakan kebaikan dan keselamatan ibu bapa di dunia dan juga di akhirat. Dan keempat, mendahulukan ibu bapa dalam banyak perkara. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang lelaki telah datang menghadap Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, aku berjanji setia denganmu akan ikut hijrah dan berjihad kerana untuk mencari pahala di sisi Allah. Baginda bertanya, ahayyun walidak? Qal na'am. Qal fa fihima fajahid. Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Jawab lelaki itu, ya. Baginda bersabda lagi, maka ke atas mereka berdua berjihadlah, yakni berbaktilah kepada kedua ibu bapamu terlebih dahulu selama mana mereka masih hidup. Jamaah yang dirahmati Allah, jangan kita sekali-kali menganggap bahwa berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua itu sebagai satu beban. Ini kerana tiada apa yang lebih bermakna untuk diberikan kepada ibu bapa dalam meniti usia tua mereka selain kita memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka. Oleh yang demikian, selagi ibu bapa kita masih hidup, inilah kesempatan untuk kita berbakti dan berbuat baik kepada mereka dengan sepenuh jiwa dan raga. Sementara bagi ibu bapa yang telah kembali ke rahmatullah,
maka doakanlah mereka, ziarahilah tanah perkuburan mereka dengan mendoakan keampunan dan kerahmatan. Dan sekiranya ada rezeki, maka bersedekahlah untuk ibu bapa yang telah pergi ke rahmatullah. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang sentiasa mentaati dan berbakti kepada kedua ibu bapa, serta memasukkan kita ke dalam syurganya yang kekal abadi di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wakhfid lahum janaha dhulli minar rahmah. Wakhfid lahum janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Dan hendaklah engkau merendah diri dengan penuh kasih sayang dan berdoalah untuk kedua-duanya. Ya Tuhan, kurniakanlah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah memelihara dan mendidikku sejak kecil lagi. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'na bil ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.